Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi pengerusi masjid serta ahli jawatankuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan hilal, guru, para ahli ulama, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak sangat untuk kita syukuri, untuk kita panjatkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat dua nikmat yang terbesar yang Allah SWT pilih untuk diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbicaraan kita daripada pertemuan bulan lepas. Pada malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-19 surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Maksudnya rasul-rasul itu menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah pelampau. Allah SWT menjelas dan menempelak orang-orang kafir itu bahawa kesialan yang mereka dakwa kononnya datang bersama-sama Nabi dan Rasul yang berdakwah kepada mereka adalah salah. Sebaliknya mereka tidak sedar dan insaf. Kekafiran yang ada pada diri mereka lah yang menyebabkan mereka menjadi sial. Ayat ini menjelaskan kepada semua manusia, khususnya mereka yang membenci para pendakwah, agar mereka jangan terlalu mudah meletakkan tohmahan itu kepada orang lain, padahal sebaliknya ia adalah berpunca dari diri mereka sendiri. Pendek kata, perangai jahiliah ini bukan sahaja wujud pada zaman dahulu, bahkan sehingga ke hari ini ia masih tetap berlaku. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita baca ayat ke-19 ini merupakan rangkaian daripada beberapa ayat yang menceritakan tentang 3 orang Rasul. Kan sebelum ni kita cerita bahawa dalam satu negeri tersebut yang tidak disebutkan di mana negeri itu, bila kisahnya tak disebutkan, tetapi pernah berlaku satu ketika penduduk satu qaryah itu, satu kampung itu didatangi dengan 2 orang Rasul yang datang berdakwah kepada mereka. 2 orang Rasul datang ke kampung tu. Lepas tu tak cukup 2 orang Rasul, Allah SWT fa'azazna bisadisi, tambah lagi seorang Rasul. Maka mereka telah mempersendakan ajakan Rasul tersebut.
Betapa dahsyatnya kaum ni. Sampai 3 orang Rasul yang Allah SWT utuskan kepada kampung tersebut. Kita Nabi Muhammad SAW seorang tu je, diutuskan kepada seluruh umat sampai hari kiamat. Tetapi kampung ni Allah Ta'ala hantar kat mereka 3 orang Rasul. Nak kata degil, tak degilnya mereka ni. Dan Allah SWT merakamkan dialog mereka ni kepada Rasul tersebut. Apakah yang berlaku? Dialog antara penduduk kampung ini dengan para Rasul tersebut. Di dalam ayat ni, Rasul itu dia jawab balik. Mereka telah menempelak Rasul tersebut. Mereka telah menuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Mereka telah menghina para Rasul tersebut. Maka Rasul-Rasul itu menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Nahas dan malang itu adalah disebabkan kekufuran yang daripada kamu. Patutkah kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran? Maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu. Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah pelampau. Inilah yang dibuat oleh orang yang menentang pendakwah-pendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut bukan sahaja Allah SWT datangkan dalam Al-Quran untuk cerita kisah ini saja, tetapi ianya berlaku sepanjang zaman kepada semua orang yang nak melakukan kerja dakwah. Inilah cabaran dan dugaan yang ditempuhi oleh bentuk-bentuk ujian yang ditempuhi oleh mereka yang ingin melaksanakan dakwah. Antara bentuk-bentuk ujian kan, Allah SWT menguji manusia ni berbagai cara. Macam-macam cara Allah SWT uji. Pendakwah-pendakwah juga Allah SWT uji juga dengan berbagai cara, dengan pelbagai perkara. Ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan kesenangan, diuji dengan kemewahan, ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan makian, hinaan. Dalam kes ini, pendakwah-pendakwah ini, Rasul-Rasul ini, mereka diuji dengan kata-kata hina, kata-kata nista, celaan daripada orang-orang yang didakwahkan itu. Golongan yang jahil, tetapi semua ini kebiasaannya meletakkan kesalahan kepada orang lain, tidak kepada diri sendiri. Orang jahil ini, mereka mencari kesalahan kepada pendakwah, mencari kesalahan kepada para ahli ulama, menuduh para ahli ulama, menuduh pendakwah-pendakwah Islam ini dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam, dengan tuduhan kolot, dengan tuduhan sesat, dengan tuduhan yang tidak sepatutnya dikenakan kepada pendakwah-pendakwah dan para ahli ulama. Sedangkan Rasul menyatakan bahawa kesialan itu pada diri mereka, namun mereka tetap enggan mengaku insaf. Ini kerana mereka memilih untuk melakukan kejahatan dan kesesatan. Tidak ada seorang Rasul pun yang pernah mengajak mereka kepada kemungkaran. Mereka sendiri yang redha mencampakkan diri mereka ke lembah kejahatan dan kancah kerosakan tersebut. Mereka tidak memilih jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal menyelamatkan diri mereka, walaupun mereka diberitahu hanya Islam sahajalah yang dapat menyelamatkan diri mereka. Maka mereka sebenarnya dengan sengaja telah melayakkan diri mereka untuk mendapat kesusahan akibat enggan mengikut Islam. Jadi surah ni sedikit sebanyak memberi tamparan hebat kepada musyrikin Quraisy, kepada mereka-mereka yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW diperlakukan macam ni. Allah Ta'ala cerita balik, wahai Nabi, seolah-olah Allah Ta'ala nak habaq kat Nabi Muhammad SAW, wahai kekasihku, bukan kamu sahaja yang berhadapan dengan kaum-kaum yang degil macam ini. Bahkan Nabi-Nabi terdahulu, bukan sahaja Nabi, 3 orang Nabi sekali hantar dekat kampung tu, itulah
yang diperlakukan oleh mereka-mereka untuk menghina dan mencela para rasul. Itu yang dilakukan, diperbuatkan oleh kepada rasul tersebut. Inilah gelagat para penentang risalah Islam sejak dahulu sehingga sekarang. Sekarang pun ada juga orang macam tu, mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempersendakan orang yang nak menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, buat main-main dengan kata-kata para ahli ulama macam-macam. Jika pada zaman dahulu mereka amat suka meletakkan kesalahan itu pada para nabi dan para pengikut nabi, kononnya dengan kedatangan nabi lah maka mereka berpecah, mereka ditimpa kesusahan. Hakikatnya semua itu adalah kerana kejahilan dan kebebalan mereka. Zaman dulu pun macam tu juga. Mereka memberi tuduhan Nabi Muhammad SAW pemecah belah. Memanglah pecah. Sebelum tu semua pakat sembah berhala. Bila Nabi SAW menyampaikan risalah Islam, maka berpecahlah orang penduduk Mekah kepada dua. Satu sembah Allah SWT, sebahagian lain masih lagi mengamalkan agama nenek moyang mereka. Sedangkan Nabi SAW mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada hak, mengajak kepada tauhid ke Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta pada hari ini golongan yang memperjuangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan pelaksanaan hukum dan syariat Islam terlaksana pula dilabel sebagai golongan radikal, fanatik, ekstremis, anti pembangunan. Inilah gelaran-gelaran dan yang diberikan kepada mereka yang nak memperjuangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dok baca dalam suara dalam media sosial tentang keadaan saudara-saudara kita di China, kan? Bagaimana orang Islam di sana diperlakukan dengan begitu dahsyat sekali, secara terancam. Didoktrin pemikiran mereka dengan pemikiran komunis, dengan pemikiran yang sesat. Ditangkap orang Islam, diletakkan dalam kem-kem tertentu, kemudian di brainwash mereka. Para ahli ulama yang menentang ditangkap, hilang begitu sahaja. Setengah-setengah negara mengamalkan polisi-polisi yang sangat dahsyat terhadap orang Islam. Dan tujuan untuk menjauhkan manusia daripada agama Allah SWT ini, mereka memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada orang Islam. Orang Islam dituduh radikal, orang Islam dituduh dengan teroris, orang Islam dituduh dengan pengganas, supaya manusia jauh daripada Islam, takut dengan agama Allah SWT. Tengok orang Islam dengan janggut, dengan selebat, menakutkan, ditakut-takutkan. Ini yang berlaku. Zaman dulu pun macam tu juga. Zaman sekarang ni pun pattern dia, bentuk dia sama. Manusia-manusia yang berhadapan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan pejuang Islam inilah yang diistilahkan pembawa sial kepada negara, merosakkan imej negara dan memecah belahkan kesatuan rakyat. Jika dahulu Nabi yang kena, maka kini pembawa risalah Nabi pula yang kena perkara yang sama. A'in dzukirtu, adakah jika sekiranya kami memberi peringatan kepada kamu? Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, adakah seandainya mereka, para rasul, memberi peringatan kepada mereka, maka mereka masih mahu merejam para rasul yang diutuskan kepada mereka? Walaupun para rasul itu menjelaskan bahawa mereka tidak sedikit pun membawa apa kejahatan kepada mereka. Mereka tidak ada menzalimi, menghentam dan memukul sesiapa. Persoalannya, adakah kerana Islam yang mereka suka itu menyebabkan mereka hendak dihapuskan? Rasul-rasul ni dia tanya kepada penduduk kampung,
penduduk kampung ni apabila mereka didakwahkan oleh para rasul ni, mereka memberi ancaman untuk merejam dan membunuh para rasul tersebut. Para rasul tanya, apa kesalahan kami? A'in zukirtum, adakah sebab kami bagi peringatan kepada kamu ni sebab tu kau? Nabi tanya, Nabi-Nabi ni tanya, 3 orang Nabi ni kan dia tanya, bal antum qaum musrifun, bahkan kamu semua adalah kaum yang melampau. Inilah antara pelampau-pelampau dalam dunia. Hanya sebab berdakwah, mereka sanggup melakukan benda yang tidak setimpal dengan apa yang dibuat, yang dikatakan satu sebagai kesalahan. Hanya sebab berdakwah, mereka diancam dengan bunuh. Kita pun ada juga yang berlaku peristiwa-peristiwa macam itu. Hanya dengan sebab menyampaikan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diancam dengan penjara, diancam dengan hukuman bunuh. Macam yang berlaku kepada Said Qutb almarhum di Mesir, yang berlaku kepada Hasan al-Banna, muda lagi, umur 40-an, telah dibunuh oleh, dikatakan oleh pemerintah Mesir, ditembak, tapi tak tahu siapa, ditembak mati, hanya kerana dia menyampaikan risalah Islam. Said Qutb dihukum gantung hanya dengan dia menyampaikan risalah tauhid, mengajak manusia beriman kepada Allah SWT, mengajak manusia untuk mengamalkan sistem Islam. Hanya dengan kesalahan macam tu, tapi hukuman dia sangat tidak setimpal dengan kesalahan. Dan itu juga dengan Nabi-Nabi. Dia tanya, "Ai zukirtum, adakah dengan sebab kami beri peringatan kamu nak buat sampai nak bunuh kami?" Timbulnya masalah dalam dunia ini apabila mereka mengatakan rasul-rasul itu melampau. Untuk itu, maka jawapan rasul-rasul itu ialah, kamulah yang melampau. Kami tak buat apa-apa pun lagi. Kami hanya mengajak kamu kepada Islam, tetapi kamu sudah mahu merejam kami. Itulah melampau namanya. Kamulah yang melampau. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itulah keistimewaan agama Islam. Kerana agama Islam ini adalah satu sistem kehidupan. Manusia-manusia yang merasa diri mereka, kedudukan mereka, harta benda mereka terancam dengan Islam, kerana mereka faham Islam adalah cara hidup. Apabila manusia itu menerima Islam dan mengamalkan cara hidup Islam, maka ia akan mengancam cara hidup dia yang tidak Islam. Sebab itulah mereka sangat takut kepada perkembangan Islam. Sebab itulah mereka takut dengan gerakan-gerakan Islam yang betul-betul memperjuangkan agama Allah SWT ini. Takut ianya mengancam sistem kehidupan dia. Dia nak minum arak, dia tak boleh minum arak. Dia nak berjudi, tak boleh berjudi. Dia nak berzina, tak boleh berzina. Dia nak rasuah, tak boleh rasuah. Sebab Islam itu satu sistem yang mengawal daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Maka atas sebab itulah orang ini takut dengan Islam hanya dengan kata-kata sahaja. Takut orang terpengaruh dengan agama Allah SWT. Takut orang kembali kepada Islam. Takut orang kembali kepada ajaran suci agama Allah SWT. Setengah mufassirin mengatakan setelah berhujah, kedua-dua orang rasul itu telah ditangkap, dikurung dan diseksa dalam penjara. Setengah ulama mengatakan bahawa mereka telah disebat dengan dahsyat, lalu Allah SWT telah mengutuskan rasul yang ketiga. Ini ada pendapat setengah mufassirin ahli tafsir sebut bahawa dua orang rasul ini telah ditangkap setelah mereka berdakwah kepada kaum, kepada ahli qaryah tersebut. Bila ditangkap, ada yang diseksa, mereka diseksa, mereka dikurung,
di dalam penjara. Fa'azzalna bitsani. Maka Allah Taala sebab itu datangkan yang ke-3. Mengikut Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Rasul yang ketiga itu pergi ke negeri Antakiyah secara rahsia. Lalu ia membuat hubungan dengan pembesar negeri berkenaan. Rasul tersebut merahsiakan identiti dirinya yang sebenar, bahawa baginda teman kepada kedua-dua orang Rasul yang sedang dipenjara di negeri itu. Akhirnya baginda telah berjaya mendapatkan kepercayaan daripada pembesar negeri berkenaan, dan beliau akhirnya telah dibawa menghadap raja ke negeri tersebut. Namun pada waktu itu Rasul yang ketiga tersebut masih menyimpan rahsia kerasulan. Berkenaan nama Rasul yang ketiga ini, ada ulama yang menamakannya Saluk. Setengah ulama pula menamakannya Sam'un, iaitu seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Apabila dibawa menghadap raja, maka Rasul yang ketiga itu pun bertanyakan tentang penangkapan kedua-dua orang Rasul sebelum itu. Raja berkenaan pun terus menyatakan bahawa ia enggan melayani kerana kedua-dua orang Rasul berkenaan, yang kononnya telah menyebabkan kerosakan dan kejahatan di dalam negerinya. Rasul ketiga itu meminta kebenaran daripada raja agar dia dibawa berjumpa dengan kedua-dua orang Rasul yang dipenjarakan tersebut. Pertemuan itu telah memberikan peluang kepada Rasul yang ketiga itu bagi meminta kedua-dua orang sahabatnya agar mempamerkan mukjizat mereka. Mereka pun mempamerkan mukjizat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kebetulan pada masa itu terdapat seorang yang baru mati dalam beberapa hari. Maka raja negeri itu pun meminta agar mereka menghidupkan kembali mayat tersebut. Kedua-dua orang Rasul itu pun berdoa agar secara terang-terangan. Maka Rasul yang ketiga pula berdoa secara rahsia di dalam hatinya. Dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mayat itu pun kembali hidup. Dia pun bangun dan menceritakan keadaan dirinya selepas dimatikan. Menurutnya, semasa kematiannya dahulu, ia berada di dalam keadaan syirik kepada Allah. Lalu ia telah diletakkan di dalam gaung-gaung neraka. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu langit, dan ia melihat seorang lelaki yang rupanya kacak, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan 3 orang Rasul. Siapakah 3 orang Rasul itu? Maka ditunjukkan oleh lelaki itu bahawa kedua-dua orang Rasul yang dipenjarakan dan seorang lagi lelaki yang baru mendatangi mereka. Maka mereka bertiga adalah Rasulullah. Menurutnya lagi, di kalangan mereka itu, Rasul yang tidak menzahirkan dirinya sebagai Rasul itu adalah ketua mereka. Selepas dizahirkan personaliti para Rasul tersebut, maka rakyat negeri itu pun datang untuk menyiksa dan menzalimi mereka. Setengah riwayat menyatakan raja itu beriman dan rakyatnya tidak beriman. Namun terdapat pula riwayat yang menyatakan raja dan rakyatnya telah enggan beriman dengan ajaran Rasul tersebut. Sebaliknya mereka telah melakukan penyiksaan pula. Ini cerita panjanglah daripada tafsir Al-Qurtubi, huraian tentang ayat ke-19 ini, tentang 3 orang Rasul tersebut. Di 3 orang Rasul ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke qaryah ini, kepada kampung ini. Asalnya tak 2 orang saja, kemudian 2 orang ini ditangkap dan diseksa, dipenjarakan. Lepas tu Imam Qurtubi sebut bahawa datanglah orang yang ketiga masa tu, jumpa dengan raja, minta untuk jumpa dengan 2 orang Rasul ni. Dia tak habaq dia ni Rasul. Dia tak habaq dia ni Rasul. Dan dia tahu bahawa 2 orang Rasul lagi sedang dipenjarakan. Nak jumpa. Bila nak jumpa, mereka dah jumpa, berbincang. Suruh 2 orang Rasul ni untuk menunjukkan mukjizat tanda dia adalah
Rasulullah. Maka kebetulan pada masa itu ada satu mayat. Mayat itu pun mereka pun menunjukkan mukjizat mereka untuk menghidupkan mayat itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Al-Qurtubi sebut cerita tentang perkara ini dalam kitab tafsir. Maka hiduplah lelaki tersebut. Raja pun tanya, apa yang berlaku? Kamu dah mati, macam mana boleh hidup? Dia kata, aku telah mati dalam keadaan syirik. Dan aku nampak kau, kemudian aku nampak Rasul-Rasul ini telah datang kepada aku. 3 orang Rasul datang. Raja tanya, mana 3 orang Rasul tu? Ni 2 orang dalam penjara dan seorang ada di luar. Setengah riwayat kata raja tu beriman dan rakyat itu tidak beriman. Mereka telah menyiksa pada Rasul tersebut. Kemudian Allah SWT sambung dalam ayat yang ke-20. Ayat ke-20 ni tambah lagi seorang. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa Rasul-Rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari-lari, lalu memberi nasihat kepadanya, wahai kaumku, turutlah Rasul-Rasul itu. Jadi saat genting, ketika 3 para Rasul ini diancam untuk dibunuh, diancam untuk diseksa, datang seorang lelaki daripada jauh datang. Masa itu semua orang tak beriman, tidak percaya kepada Rasul, bahkan menangkap Rasul-Rasul ini dan nak melakukan penyiksaan dan mahu dibunuh. Maka datanglah lelaki ini. Waja'a min aqsal madinah rajulun yas'a, datanglah lelaki berlari-lari dan mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutlah Rasul-Rasul. Ini tugas manusia untuk berdakwah. Tugas kita semua. Tak semestinya dia orang alim, dia banyak ilmu. Cukup sekadar dia faham Islam, boleh mengajak orang untuk berdakwah, mengajak orang dakwah kepada agama Allah SWT. Macam ni lelaki rajulun yas'a, lelaki yang berlari-lari. Diceritakan bahawa dia ni orang biasa-biasa je, bukan alim ulama, bukan Rasulullah, tapi kerja dia ajak orang suruh ikut Rasul. Macam kita ni orang biasa-biasa. Mungkin kita tak ada ilmu, kita nak cakap pun tak reti, tapi kita boleh mengajak. Ajak isteri kita main masjid dengan kuliah, ajak anak-anak kita main masjid dengan kuliah, ajak orang sebelah rumah kita main dengan ceramah. Kita nak ceramah tak reti, tapi kita boleh mengajak orang, boleh panggil orang di pondok-pondok. Belakang apa, klinik kita ni ada pondok banyak kan, buat kuliah. Pondok Ustaz Khalid ada, pondok Ustaz Bakar ada kuliah, ada majlis pengajian. Kita selalu duduk pergi. Cuba kita pergi kali ni, kita ajak pula orang, ajak kawan-kawan kita tu, ajak ahli keluarga kita tu. Ini yang dibuat oleh rajulun yas'a, lelaki. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Allah SWT menceritakan pada saat-saat genting itulah munculnya seorang lelaki. Ia datang dari tempat yang jauh dengan berlari-lari bagi mendapatkan para Rasul itu. Dialah yang menasihati kaumnya dengan katanya, wahai kaumku, turutlah Rasul-Rasul itu. Lelaki beriman yang duduk di luar bandar itu bukanlah seorang pembesar negara. Dia orang biasa ni, orang biasa-biasa, bukan pembesar negara, bukan orang kenamaan, atau bukan orang yang berpangkat. Sebaliknya cuma manusia biasa
yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang biasa yang yakin kepada Allah dan yang beriman bukan sekadar di dalam hati, tetapi memahami makna dan tuntutan iman dan menzahirkannya dalam bentuk amal. Beliau faham makna iman itu bukanlah hanya berduduk diam, tetapi iman perlu ditegakkan, menegakkan kebenaran, menidakkan kebatilan, perkara yang salah. Justru itu apabila mendengar apa yang berlaku, maka segera beliau berangkat ke situ. Dia dengar cerita ni, Allah Ta'ala hantar 2 orang Rasul, kemudian datang lagi seorang Rasul untuk berdakwah kepada kaum di kampung itu. Kemudian mereka telah ditangkap dan diseksa dan diancam dengan pembunuhan. Maka lelaki ni dia dengar nak tolong ni nabi-nabi ni, rasul-rasul ni berdakwah. Ya qaum ittabi'ul mursalun, wahai kaum, ikutlah nabi-nabi ni. Ada ulama mengatakan bahawa lelaki tersebut adalah seorang penenun kain. Dia buat kain ni kerja dia. Dan ada yang mengatakan beliau adalah seorang pemahat batu yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul-rasulnya. Sebahagian dari hasil kerjanya untuk nafkah dirinya dan sebahagian lagi untuk kejayaan akhiratnya, iaitu untuk disedekahkan. Demikianlah kisahnya seorang yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia datang berlari-lari mendapatkan rasul-rasul Allah yang sedang berhadapan dengan kesusahan dan tribulasi. Bukannya beliau melarikan diri, bahkan indah sifat seorang rijal, seorang lelaki dan mukmin sejati. Lalu apabila beliau tiba di tempat para rasul sedang dibicarakan itu, ia pun berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kata lelaki itu, wahai kaumku, ikutlah kamu akan rasul-rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu satu balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ini kata-kata lelaki tersebut. Kita kalau kita nak baca surah Yasin, dalam surah Yasin ni ada cerita yang hebat kan? Adakah kita membacanya dengan penuh penghayatan bahawa dalam surah Yasin ni ada cerita yang sangat hebat tentang orang yang degil dia diutuskan oleh Allah SWT kepada mereka rasul. Kemudian ada seorang lelaki datang untuk menyelamatkan rasul-rasul ini dengan mengajak kaum tersebut beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan Rasul. Kisah yang besar ni, kisah yang sangat menarik kan? Kita dah baca setiap minggu, baca Yasin kan? Dia mempunyai cerita yang sangat menarik. Ayat ini menerangkan betapa para Rasul itu menjalankan tanggungjawab mereka berdakwah tanpa minta apa-apa balasan. Rasul-Rasul ni la yas'alukum ajra, tak pernah minta duit. Mereka ikhlas betul-betul kerana Allah Ta'ala. Mereka berdakwah betul-betul kerana Allah Ta'ala, ingin melihat manusia ini diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab api neraka Allah SWT. Mereka kasihan melihat umat yang sesat, jauh daripada Allah SWT, yang tidak beramal dengan Islam. Mereka-mereka yang mati tidak beramal dengan Islam, tidak beriman dengan Allah SWT, akhirnya akan dihumbankan ke dalam neraka. Inilah sifat para rasul, mereka kasihan dengan umat. Nabi Muhammad SAW apabila tengah duduk ceramah dengan sahabat-sahabat, lalu jenazah Yahudi, Nabi SAW sedih. Sahabat-sahabat tanya, awak sedih? Ni Yahudi sedih, tak sempat nak Islamkan dia. Dia mati dalam keadaan tidak beriman, masuk neraka selama-lamanya. Ini sifat para rasul. Mereka rasa kasihan dengan umat.
belas kasihan, belas ihsan Allah. Tidak mengharapkan apa-apa. Man la yas'alukum ajra. Mereka berdakwah bukan sebab nak duit, bukan sebab nak upah, bukan sebab nak kemasyhuran, bukan sebab nak nama. Mereka mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah lelaki itu menyeru kaumnya supaya mereka mengikut seruan para rasul itu. Seruan kepada kebaikan, keimanan dan kesejahteraan abadi. Ini adalah disebabkan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Wa hum muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Lelaki ini pula berdakwah. Lelaki itu menerangkan kepada kaumnya betapa benarnya ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Kerana mereka menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa meminta sebarang upah, imbuhan ataupun gaji. Sesungguhnya inilah di antara tanda-tanda kebenaran. Namun apa yang mereka perolehi hanyalah kesakitan akibat siksaan daripada penduduk Antakiyah. Hadirin muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Allah Ta'ala sambung lagi ayat yang ke-22. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Dia membawa mesej tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan, dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Dia menzahirkan pendirian dia. Tidak harus dia untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Sesungguhnya inilah fitrah manusia. Sebenarnya manusia ni hidup dalam, kebanyakan manusia hidup dalam kesombongan, hidup dengan takabur, enggan menerima kebenaran kebanyakan. Tetapi Allah SWT mengundiakan kepada kita fitrah sesuai dengan manusia, sesuai dengan tabiat manusia. Fitrah ni benda yang sesuai dengan tabiat manusia. Rasa perlu ada Tuhan, rasa bertuhan itu ada benda yang fitrah dalam manusia. Semua manusia asalnya mempunyai fitrah, perlu kepada, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai alam ini. Tak masuk akal lah alam ini terjadi dengan sendirinya, kerana penciptaannya begitu kompleks. Kita tengok botol air. Botol air ni pun kalau kata dia terjadi dengan sendirinya pun tak logik. Apatah lagi manusia yang begitu kompleks penciptaan, dengan darah, dengan jantung, dengan paru-paru. Mustahil terjadi dengan sendirinya, melainkan kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara. Kita sedang tidur malam, mata tutup, telinga boleh tutup telinga. Siapa yang pelihara telinga kita daripada tak masuk semut? Semut jalan-jalan cari makan dalam telinga kita. Hidung kita, hidung tutup, tak boleh tutup. Mulut berkadang-kadang tidur terbuka, tak terang. Tapi Allah Ta'ala memelihara kita. Sedang tidur Allah Ta'ala pelihara kita, sedang baring Allah Ta'ala pelihara kita, sedang duduk Allah Ta'ala pelihara kita. Jantung kita tak pernah berhenti berdenyut. Sejak daripada umur kita, sejak daripada kita beranak tu sampai umur 60-70 tahun ni, masih lagi terus
tidak pernah berhenti bekerja. Kita pernah habaq lah kat jantung kita, jangan berhenti denyut lah. Tak pernah kan? Allah Ta'ala memelihara jantung kita. Kita letih mata, kita tutup mata, kita lena, jantung tak berhenti. Tak pernah berhenti. Kaki lenguh jalan, kita duduk sat. Badan letih, balik malam lagi bayi syair lena. Tapi jantung tak pernah berhenti bekerja. Semua dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang memelihara. Jadi inilah fitrah manusia ni, memang percaya kepada Tuhan yang menguasai alam. Dan kita semua percaya bahawa Allah SWT Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Jadi berdasarkan fitrah itulah lelaki berkenaan bertanya, adakah patut dia tidak menyembah Tuhan yang menciptakan dia? Kepadanya mereka semua dikembalikan. Lelaki ni tanya, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Adakah tidak patut bagi aku untuk menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan akhirnya aku ni akan kembali kepada Tuhan. Kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta hari. Tak percaya tanya sahabat-sahabat kita yang duduk dalam dalam. Kalau dia boleh bangun habaq lah. Benar dia kata. Kita tak boleh nak dengar. Kerana mereka berada di alam lain yang telah pergi ke sana. Kita bertunggu masa kita nak pergi. Ini dia fitrah manusia. Attakhidhu min dunihi aliyah yuridinir rahmanu biduril la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidun. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tanya, tapi sebenarnya jawapannya tahu dah, tak patut dah. Takkan dia tanya jawapannya patut pula. Dia tanya, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Sudah tentulah tidak patut. Kerana jika Allah Ta'ala yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan satu bahaya, mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Ini antara lain sifat Allah SWT. Nak mengajak mereka supaya beriman, dia kata kalaulah Allah Ta'ala dah menetapkan dia selamat, tidak ada perkara yang dapat memudaratkan. Kalaulah Allah Ta'ala menetapkan mudarat kepada seseorang itu, satu dunia berhimpun pun tak boleh nak memberi manfaat kepada seseorang, kerana Allah SWT itu demikianlah soalan-soalan. Kadang-kadang berdakwah perlu dalam bentuk pernyataan, boleh jadi dalam bentuk persoalan. Tanya. Kadang-kadang orang tanya kita tak perlu jawab. Jawapan perlu jawab dengan persoalan tadi, supaya dia berfikir dan menemukan jawapan tersebut dalam soalan yang kita kemukakan. Inilah kaedah ataupun usul berdakwah yang digunakan beliau. Dengan ucapan yang panjang telah memberi peluang kepada Rasul-Rasul itu untuk berehat. Dengan pendekatan seperti ini, segala penyiksaan dan kezaliman yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Rasul itu telah dapat diringankan atau ditangguhkan sementara waktu. Katanya lagi, jika sekiranya Allah SWT yang Maha Pengasih itu mengendaki dirinya tiba kemalangan, maka dia tidak akan berhajat kepada pertolongan sesiapa pun kecuali kepada Allah SWT. Ini kerana Tuhan-Tuhan lain itu pada hakikatnya tidak mampu dan tidak boleh memberikan pertolongan dan menyelamatkan kita. Dia menyembah kaum itu yang menyembah, yang mengada-ngadakan sembahan lain, yang mengada-ngadakan Tuhan lain, sedangkan sembahan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikatnya Tuhan-Tuhan palsu maupun seluruh manusia itu sendiri pun tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu menyelamatkan seluruh manusia. Hayya 'alas salat. Kita jumpa lagi di
على tetapi dia faham Islam, dia faham iman, dia faham Allah Subhanahu Wa Taala itu yang esa, dia faham wajibnya untuk bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyampaikan apa yang dia fahami. InsyaAllah kita sama-sama boleh حي على الفلاح Bismillahirrahmanirrahim.